Selamat pagi dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 3 ingin membentangkan hasil kajian kami yang bertajuk Kelestarian Bahasa Iban. Bahasa merupakan kebolehan semula jadi manusia yang berupa satu sistem simbol bunyi yang digunakan untuk berkomunikasi. Orang Iban merupakan kumpulan etnik pribumi yang terbesar di Sarawak dan mendiami pelbagai kawasan pesisiran pantai seperti Kuching, Miri, Bintulu dan juga Kapit. Bahasa Iban merupakan satu bahasa yang sudah lama digunakan pada pemerintahan Sultan Brunei. Pada zaman pemerintahan Raja Brooke, Iban dikenali sebagai Sedayak. Bahasa Iban ini telah menjadi lingua franca karena bahasa Iban digunakan dalam acara rasmi dan tidak rasmi di negeri Sarawak dan juga Kalimantan Barat. Mubalik Kristen telah menggunakan bahasa Iban ini untuk menyebarkan agama Kristen dan juga menerjemahkan kitab Injil kepada bahasa Iban agar mudah difahami oleh orang Iban di Sarawak. Kajian ini memberi fokus kepada faktor kemerosotan bahasa Iban dalam kalangan masyarakat dan juga usaha untuk melestarikan bahasa Iban itu sendiri. Metodologi kajian. Kumpulan kami menggunakan dua kaedah, iaitu kaedah soal selidik dengan internet. Soal selidik adalah salah satu kaedah untuk mengumpul maklumat bagi tujuan analisis berkaitan dengan soalan yang dikemukakan. Soal selidik juga adalah salah satu set soalan atau item yang mengandungi beberapa soalan yang akan dijawab oleh beberapa responden. Oleh itu, kumpulan kami telah menggunakan kaedah ini untuk mengkaji tugasan ini. Pelbagai maklumat yang telah kami peroleh untuk menyelesaikan tugasan ini dengan baik. Kami telah mengagihkan borang soal selidik ini kepada 15 orang responden yang berbangsa Iban untuk mendapatkan maklumat berkaitan dengan tugasan ini. Kaedah yang kedua ialah kaedah internet. Internet merupakan jaringan yang saling terhubung secara global yang membolehkan pengguna internet saling bertukar maklumat atau data jaringan tersebut. Ini merupakan peta lokasi asal bahasa Iban. Hai guys, hari ini saya akan membentangkan tentang status bahasa Iban dan juga mengapa kumpulan kami memilih bahasa Iban sebagai tajuk kajian. Bahasa Iban adalah salah satu bahasa yang berasal daripada salah satu kaum terbesar di Sarawak, yaitu kaum Iban. Bahasa Iban dikenali sebagai Jako Iban dalam bahasa Iban. Bahasa Iban juga dijadikan sebagai bahasa ibunda masyarakat ataupun kaum Iban untuk berkomunikasi dengan sesama kaum. Walaupun terdapat pelbagai bahasa di Sarawak, namun bahasa Iban masih lagi wujud sampai sekarang. Selain itu, ada juga beberapa universiti telah menawarkan kos ataupun kursus tentang bahasa Iban ini seperti di Unimas ataupun di UPSI. Oleh sebab itu, status bahasa Iban ini masih wujud sampai sekarang. Sebab mengapa memilih bahasa Iban ini saya akan uraikan secara ringkas. Untuk sebab yang pertama, pemahaman dan pembelajaran mereka terhadap bahasa Iban ini memudahkan mereka untuk berkomunikasi dengan individu yang berbangsa Iban. Untuk sebab yang kedua pula, apabila mahasiswi ataupun mahasiswa di peringkat universiti mempelajari bahasa Iban, secara tidak langsung mereka berjaya mengekalkan keseragaman budaya dari aspek bahasa dan juga mengekalkan identiti orang Iban. Untuk sebab yang ketiga pula, memilih bahasa Iban sebagai tajuk tugasan ini untuk mempelajari hal-hal baharu. Apabila mereka berjaya mempelajari hal-hal baharu, maka mereka berjaya meningkatkan kemahiran dan juga pemikiran yang lebih bernas. Untuk sebab yang keempat pula, kami ingin mempelajari tentang linguistik ataupun sistem tata bahasa Iban dengan lebih terperinci agar tidak salah penggunaan ataupun perkataan dalam penulisan ataupun percakapan. Karena setiap perkataan ataupun setiap intonasi daripada perkataan bahasa Iban mengandungi ataupun mempunyai maksud yang berbeza. Untuk sebab yang terakhir pula, apabila ramai yang mengetahui bahasa Iban ini, secara tidak langsung memudahkan kami yang dalam satu kumpulan untuk bekerjasama dengan baik. Dan secara tidak langsung, tugasan yang diberi akan dapat disiapkan pada masa yang ditentukan dengan baik.
Seterusnya adalah domain penutur bahasa IBAN. Kebanyakan pelajar bertutur dalam bahasa IBAN apabila berada di rumah, yaitu sebanyak 86,7%. 60% responden bertutur atau berkomunikasi dalam bahasa IBAN semasa berada di sekolah, manakala 46,7% pelajar berkomunikasi bahasa IBAN semasa berada di IPT dan hanya 13,3% responden bertutur menggunakan bahasa IBAN apabila berada di tempat kerja. Faktor kemerosotan bahasa IBAN adalah pengaruh globalisasi. Kemasukan budaya luar telah mengubah landscape tradisi di negara kita. Penggunaan bahasa asing di negara kita semakin berleluasa akibat pengaruh globalisasi. Penggunaan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, telah digunakan dalam pendidikan, malah ada yang mengutamakan pertuturan dalam bahasa Inggris apabila berada di rumah. Penggunaan bahasa Inggris dengan lebih kerap menyebabkan masyarakat lebih menguasai bahasa asing berbanding dengan bahasa ibunda masing-masing. Seterusnya adalah kurang didikan daripada ibu bapa atau keluarga. Pendidikan daripada ibu bapa dan keluarga sangat penting untuk mengekalkan penggunaan bahasa IBAN dalam komunikasi harian. Mereka memainkan peranan yang sangat penting dalam memberikan didikan mengenai bahasa IBAN sejak anak mereka masih kecil. Ibu bapak lebih cenderung menggunakan bahasa Melayu atau Inggris semasa berkomunikasi antara satu sama lain. Terdapat ibu bapak yang tidak mempunyai pengetahuan atau kurang mengetahui penggunaan bahasa IBAN walaupun mereka sendiri berbangsa IBAN. Perkara ini menyedihkan karena mereka tidak dapat memberikan pengetahuan kepada anak mereka mengenai bahasa IBAN. Seterusnya adalah faktor kemerosotan bahasa IBAN dalam kalangan masyarakat. Ya. Antara faktornya ialah perubahan corak hidup. Perubahan corak hidup ini di mana terdapat masyarakat IBAN yang menetap di kawasan bandar. Kebanyakan masyarakat IBAN ini lebih memilih bercakap bahasa Melayu karena dapat memudahkan mereka untuk berkomunikasi apabila di bandar. Dan disebabkan itu juga mereka kurang rakan untuk berkomunikasi dalam bahasa IBAN. Seterusnya adalah faktor kurang pendidikan mengenai bahasa IBAN, di mana kurang pendekatan pembacaan bahasa IBAN, di mana sikap yang malas dan tidak mau memberi tumpuan dan minat untuk mempelajari bahasa IBAN. Pendidikan mengenai bahasa IBAN juga kurang diterapkan di beberapa sekolah. Ada juga di mana masyarakat IBAN apabila di rumah mereka lebih selesa bercakap bahasa Melayu berbanding bahasa IBAN, walaupun mereka boleh berkomunikasi dalam bahasa IBAN. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kesan penurunan penggunaan bahasa IBAN dalam kalangan masyarakat, yaitu yang pertama, identiti bahasa IBAN semakin merosot. Seperti yang kita tahu, apabila sesuatu bangsa itu dan sesebuah masyarakat itu lupa akan bahasa mereka, mereka akan kehilangan pengetahuan mengenai cerita rakyat mereka, asal-usul mereka, dan adat resam mereka. Pada masa yang sama, mereka juga akan melupakan pengetahuan lama dan pengetahuan tradisional yang telah diwariskan sejak turun-temurun. Sebagai contoh, ilmu mengenai alam sekitar dan pengetahuan mengenai perubatan tradisional. Kesan yang kedua adalah generasi muda tidak mampu berkomunikasi dalam bahasa IBAN. Hal ini bermaksud tahap kemahiran berkomunikasi masyarakat dalam bahasa IBAN akan terjejas, yang pada akhirnya akan mewujudkan masyarakat yang tidak fasih berbahasa IBAN dan tidak memahami bahasa IBAN. Pada akhirnya, masyarakat juga akan mengalami keterbatasan terhadap literasi budaya, di mana masyarakat tidak akan memahami teks, pantun, syair, dan pelbagai karya-karya lain yang diilhamkan melalui bahasa IBAN. Yang ketiga ialah akan berlakunya penurunan pengetahuan mengenai bahasa IBAN dalam diri setiap individu. Hal ini dikatakan demikian karena apabila penggunaan bahasa IBAN dalam kehidupan seharian berkurang atau menurun, ini menyebabkan kurangnya pendedahan harian. Jika bahasa IBAN kurang digunakan dalam kehidupan seharian, terutamanya dalam kalangan generasi muda, mereka akan kurang terdedah kepada penggunaan bahasa IBAN dan mengakibatkan kemahiran dalam bahasa IBAN menurun.
Hal ini seterusnya menyebabkan pengetahuan linguistik hilang. Yang keempat ialah kepelbagaian budaya dan bahasa akan semakin pupus. Hal ini dikatakan demikian kerana penurunan penggunaan sesuatu bahasa akan menyebabkan bahasa tersebut kehilangan penutur yang banyak. Apabila sesuatu bahasa tidak lagi mempunyai banyak penutur, bahasa tersebut akan lebih mudah dilupakan oleh orang lain. Kehilangan ataupun kepupusan sesuatu bahasa akan merugikan Malaysia kerana negara kita dikenali sebagai negara yang mempunyai kepelbagaian budaya. Setiap bahasa dan budaya menyumbang kepada kekayaan budaya negara. Namun demikian, sekiranya berlaku penurunan penggunaan sesuatu bahasa seperti bahasa Iban, akan merugikan negara serta masyarakatnya kerana bahasa Iban juga merupakan salah satu aset negara. Antara usaha untuk melestarikan bahasa Iban adalah melalui media massa. Melalui media massa, kepentingan melestarikan bahasa Iban dapat disebarkan secara lebih meluas. Perkara ini mampu memupuk kesedaran dalam kalangan masyarakat agar mereka menjadi lebih cakna akan kepentingan bahasa Iban sebagai identiti dan keunikan bangsa mereka. Contoh penyebaran adalah melalui penyiaran filem kepentingan bahasa Iban di televisyen. Selain itu, media massa membolehkan bahasa Iban diajarkan dengan lebih berkesan. Pelajaran mengenai bahasa Iban dapat dikongsikan dengan cepat melalui YouTube dan TikTok. Perkara ini memudahkan semua orang mempelajari sebutan dan pertuturan seharian dalam bahasa Iban. Seterusnya, media massa dapat mempromosikan bahasa Iban dengan lebih efektif. Perkara ini membolehkan lebih ramai masyarakat yang mengenali bahasa Iban agar ianya tidak mudah dilupakan. Usaha-usaha untuk melestarikan bahasa Iban iaitu melalui pendidikan. Menurut Charles Stedman, menyatakan bahawa jumlah penduduk kaum Iban yang akan bertambah telah menjadi bahasa Iban semakin penting dan selari dengan maklumat penggunaan untuk melestarikan bahasa Iban. Aspek pendidikan amat penting. Para pelajar yang sudah berjaya mendapatkan persekolahan apabila mereka kembali ke kampung sendiri berupaya menjadi contoh kepada orang lain. Hal ini telah memberi kesan positif akan peri pentingnya bahasa Iban sebagai bahasa ilmu dan perhubungan di peringkat komuniti mereka. Ukuran yang menjadi keutamaan kaum Iban adalah cara berfikir dan bersaing melalui pendidikan. Mereka yang mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi mampu menghasilkan karya penulisan yang berkisah akan agama, cerita, karangan dan sebagainya. Bahasa Iban setanding dengan bahasa-bahasa yang lain di dunia ini dan memantapkan sebagai bahasa ilmu dan komunikasi selaras dengan perubahan dan pembangunan komuniti itu sendiri. Bahasa Iban yang dipelajari di sekolah rendah dan menengah di negeri ini adalah selaras dengan Akta Pendidikan 1996. Kurikulum bahasa Iban di sekolah rendah mempunyai kesinambungan dengan sekolah menengah. Kurikulum bahasa Iban turut meningkatkan aspek kemahiran pelajar menguasai bahasa Iban selaras dengan maklumat falsafah pendidikan kebangsaan yang ingin melahirkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek, rohani, emosi, jasmani berdasarkan kepercayaan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan teruskan pembentangan seterusnya, iaitu usaha melestarikan bahasa Iban adalah dengan mendokumentasikan dan mencipta sumber bahasa yang dirakam atau dicetak. Untuk mengekalkan bunyi dan konteks bahasa Iban, kita hendaklah mencipta sumber bercetak atau merakam bahasa Iban untuk mengekalkan konteks dan sejarahnya. Bahasa Iban melibatkan banyak aspek seperti sintaksis, tanda baca, penekanan pada suku kata kerana bahasa etnik juga mempunyai bahasa teknikal tersendiri. Mereka yang merekodkan dan mendokumentasikan bahasa Iban hendaklah dari kalangan mereka sendiri, iaitu etnik Iban yang mempunyai pendidikan yang tinggi untuk merekodkan bunyi sebutan bahasa Iban supaya cara sebutan yang asal dikekalkan dan didokumentasikan dengan betul.
ahli bahasa, ahli antropologi dan warga negara hendaklah bersama-sama berusaha untuk menemu bual, merekod dan mendokumentasikan bahasa untuk mengekalkannya melalui alam cyber sebagai langkah selamat dan media fizikal untuk bertahan lebih lama. Sumber-sumber ini mestilah diterbitkan dan dipelihara di perpustakaan, institusi, akademik, muzium dan pusat kebudayaan bagi melestarikan bahasa etnik Iban. Kesimpulannya, bahasa merupakan salah satu aset yang sangat berharga dalam kehidupan manusia. Kajian ini telah mengenal pasti faktor yang telah menyebabkan kepupusan bahasa Iban dan juga mengenal pasti usaha yang harus dilaksanakan bagi melestarikan bahasa Iban. Semua pihak haruslah berganding bahu dalam usaha melestarikan bahasa Iban ini sebagai aset yang berharga dalam warisan budaya Malaysia.